A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin kenalkan diri saya Abu Hafiz Al-Hakim sebagai wakil daripada pertubuhan BIPP, iaitu Barisan Islam Pembebasan Petani. InsyaAllah pada hari ini saya akan bincang mengenai proses damai ya, yang berlangsung antara gerakan-gerakan petani dengan pihak Thai. Sudah beberapa kali saya menjelaskan, yang terakhir saya juga telah menjelaskan proses damai ini sejak bila dia bermula dan bagaimana prosesnya berjalan dan apa masalahnya di pertengahan jalan dan apa yang akan berlaku pada yang kita jangka pada masa akan datang. Jadi proses damai ni ya, proses saya ambil daripada proses rasmi lah. Tak rasmi itu banyak kita tinggal alik belakang. Proses rasmi ini secara rasmi bermula pada tahun 2013, iaitu setelah adanya tanda tangan antara pihak Gerak Rakyat Pejuang pada 28 Februari tanggal 2013 ya. Masa tu diwakili oleh Hasan Tayyib daripada BRN mewakili gerakan. Kita kena faham sini bahawasanya Hasan Tayyib itu tanda tangan masa itu bukan atas nama BRN tetapi atas nama wakil gerakan, walaupun dia guna cok BRN dan dia tu seorang wakil BRN. Sebab dalam tim tim hak berunding pada masa tu ada wakil daripada Polo dan juga ada wakil daripada BIPP. Cuma wakil BIPP itu tidak duduk di meja. Nah, jadi hasil daripada proses tahun 2013 itu sebenarnya pada masa tu kedua-dua pihak, sama ada pihak gerakan atau pihak KJL itu dia belum lagi bersedia betul-betul. Sebab itu proses itu tidak bertahan lama. Cuma 8 bulan. Lain pihak BIN sendiri dia tidak bersedia. Di pihak KJL sendiri pun tidak bersatu, tidak semakin antara pihak KJL, walaupun masa itu ialah KJL Demokrasi. Dan askarnya masa itu kalau kita ingat ketua panglima askar masa itu ialah Prayut. Prayut jadi Perdana Menteri lah ni. Dia pun tak berapa nak setuju dengan cara proses damai. Sebab itulah apabila diisytiharkan nak buat gencatan senjata pada Ramadan pada tahun itu tidak berhasil. Sebab walaupun kedua-dua pihak ahli BIN dia nak, rakyat kata nak 30 hari, capur pula 10 hari jadi 40. Tapi ahli KJN tu, ahli hak tahan tu dia tak berapa nak setuju. Sebab itulah berlaku perselisihan faham, maka gencatan senjata yang diajukan pada masa itu tidak berjaya. Dan selepas itu pula berlakulah beberapa perkara yang tidak membolehkan proses itu berjalan terus, seperti kita tengok di pihak Thailand sendiri di Bangkok tu dia sedang mengalami satu krisis politik antara orang baju kuning, baju merah masa tu kita ingat. Maka dengan sendiri proses itu tak dapat diteruskan. Pihak LBIN pun telah mengisytiharkan tarik diri, di mana Ustaz Hasan Tayyib telah keluar satu kenyataan bahasa dia tu tarik diri, mantan dia kata tu dari satu video. Dan juga pihak Sia Paradon tu sebagai ketua perunding Thai pada masa itu dia telah mengeluarkan kenyataan bahasanya kita gatul dulu proses damai ini. Maka berhentilah pada masa itu sekitar ke hujung tahun 2013. Itulah punca-puncanya. Jadi kita kena tahu situ. Jadi setelah itu berlakulah rapasan kuasa di Bangkok, iaitu Jeneral Prayut dia ambil rapas kuasa. Itu berlaku pada tahun 2014 dalam bulan Mei 2014 dia rapas kuasa. Maka habislah era KJL Demokrasi, iaitu Yingluck kena guling. Setelah rapas kuasa berlangsung berlalu selama 4 bulan lebih kurang, pihak tentera telah menghantarkan satu isyarat. Satu signal bahasanya dia nak teruskan proses damai. Ini tentera sendiri nak buat. Jadi telah ada hubungannya di antara pihak kerajaan Thai berhubung dengan kerajaan Malaysia. Dengan masa tu kerajaan pimpinan Najib Razak. Mari berhubung. Prayut mari di Malaysia minta bantuan Malaysia bahasanya proses ini nak diteruskan. Maka pihak Malaysia dia akan semak balik dalam TOR, iaitu peraturan mesyuarat tu hak dulu, mana dalam tu dia ada tulis dua saja nama dalam TOR hak dulu. Iaitu satu nama Tawi Sotsong.
sebagai orang penghubung di pihak Thai. Jadi satu nama lagi ialah Awang Jabat sebagai orang penghubung di pihak Gerak Care. Jadi apabila diberhubung dengan Tawi Saksan masa tu dia tu dah terlepas dah daripada jawatan dia. Pon tamneng dah dia masa tu. Dia tak ada lagi masa tu. Maka pihak Malaysia ni sebagai fasilitator yang masih ada, maka kena berhubung dengan pihak National Security Council SIA ataupun Somocho SIA. Siapa Akuaman Kong Heng Chat. Tanya dia, lagu mana nak mula. Jadi dia akan hantar orang dia. Dia lantik orang dia. Bagi pihak Gerak Care pula, ia kena tanya kepada awal jabat yang nama dia duduk dalam TOR tu. Dia ternyata walaupun proses tu berhenti, pendokumen TOR tu tak terbatal. Sebab Malaysia masih pergi. Jadi apabila berhubung dengan pihak awal jabat, untuk berhubung kepada pihak Gerak Care, maka awal jabat kena berhubung dengan orang-orang dia. Orang Gerak Care, siapa lagi berminat, siapa lagi hak sedia untuk datang ke meja rundingan. Apabila dibuat satu perhubungan, maka orang yang dulu tu Hasan Tayyib, iaitu mantan ketua rundingan pada masa tahun 2013 tu, dia kata dia dah tak boleh berfungsi, maka dia tak boleh terlibatkan diri. Maka kena rujuk kepada Sekjen pada masa itu. Sekjen BRN pada masa itu ialah arwah atau Allahyarham Usman Suding. Maka beliau telah berhubung dengan Malaysia dan beliau telah datang ke sebelah sini dan memberi kesanggupan kepada pihak fasilitator Malaysia bahawa rundingan ini akan diteruskan. Maka dengan memberi mandat kepada Awang Jabat untuk mengumpulkan ahli-ahli BRN dari pelbagai peringkat. Pelbagai peringkat supaya mengumpulkan dan membuat satu kumpulan untuk buat perundingan. Maka ditubuhkan Majlis Amanah Rakyat Petani, iaitu pada hujung tahun 2014. Dan diisytiharkan Majlis Amanah Rakyat Petani. Apabila dibawa idea ini atau fikiran ini kepada kumpulan-kumpulan lain dan dijemput, gerakan-gerakan dijemput BIPP, dijemput Polo, dijemput Mujahidin, duduk sekali bicara selama 3 hari. Akhirnya kita dapat merumuskan, membentukkan satu gabungan organisasi payung yang diberi nama Majlis Syura Petani. Ringkasan dia MARA Petani. Itulah maknanya boleh asal usulnya MARA Petani. Bahasa saya panggil Tima Tipai. Bahasa itu MARA Petani mari lagu mana. Jadi biar MARA Petani bukan saya buat, bukan Malaysia buat, tetapi BRN mendapat mandat yang beri mandat melalui sekjen dia pada masa itu kepada kumpulan ahli-ahli BRN dan dipanjangkan kepada gerakan-gerakan lain. Maka tertubuhlah MARA Petani dan masa itulah mula berunding dengan pihak SIA selama 2015 hingga 2019. 5 tahun perundingan. BRN dapat mandat ataupun Awang Jabat? Ahli-ahli BRN mendapat mandat daripada mantan sekjen dia. Diserahkan kepada Awang Jabat dan Awang Jabat lah kupu orang-orang BRN ni. Orang BRN ni semua kita kenal. Ustaz Sukri, orang BRN. Ustaz Ahmad Chu, orang BRN. Dan orang-orang lain lagi kita kenal. Semua BRN semua, bukan orang luar dak. Jadi sinilah jelas bahawasanya BRN lah yang menubuh MARA. Majlis Amanah Rakyat Petani. Apabila gabung dengan kumpulan-kumpulan lain, maka jadi terbentuknya Majlis Syura Petani. Okey. Berundinglah selama. Maka saya dah bagi tahu tadi pada tahun 2013, pihak gerakan belum bersedia. Tetapi kali ini 2015 pihak gerakan bersedia untuk masuk berunding. Bersedia sebab kita sudah ada banyak kumpulan. Dan kita dapat pengajaran, kita dapat pengalaman daripada proses dulu, di mana perlu kita baiki, maka di situlah kita sedia untuk berunding. Maka bermulalah pada tahun 2015 kita berunding. Masa itu oleh kerana kita kata masih duduk dalam, kita straight ni kita akan turut sebagaimana proses-proses berundang yang sepatutnya berlaku. Iaitu pada peringkat awal kita tidak akan buat tuntutan. Sebab kalau kita buat tuntutan daripada peringkat awal, seperti mana yang dibuat oleh proses yang lepas, iaitu tuntutan 5 perkara tu, siapa orang Thailand sendiri pun terkejut. Hak lima perkara tu lah. Itu adalah tuntutan. Jadi terkejut. Jadi oleh itu antara menyebabkan faktornya proses hak dulu tu nak berjalan tak lagi jauh. Jadi peringkat yang kedua ni dengan MARA ni kita kata kita tidak akan mengumpulkan apa-apa tuntutan dalam peringkat confidence building. Selama kita masih lagi peringkat ini, maka dalam masa 3 ke 5 tahun, maka kita akan cuma buat kerja-kerja yang bersangkutan untuk membina keyakinan antara kedua-dua pihak, antara parti A dengan parti B. Dia panggil kita parti B, kita panggil dia parti A. Okey.
Maka kita hanya membuatkan 3 cadangan pada dia. Bukan tuntutan, 3 cadangan. Satu cadangan ialah dia kena iktiraf mara sebagai rakan dialog. Satu. Yang kedua, dia kena akik proses damai ini sebagai satu agenda nasional. Bila masuk dalam masuk parlimen atau macam mana. Sebagai untuk memastikan proses ini dapat berjalan. Sebagai untuk kelangsungan. Dia tak berhenti. Kalau tukar KJS pun dia tak akan berjalan. Sebab kita tahu negeri Syria ni dia bagi tukar KJS. Namun KJS naik ni, dia batah ni buat hak baru. Dah letih kita duk buat kerja semula dah. Itu dua, maknanya agenda nasional. Yang ketiga, kita nak dia bagi immunity atau beri perlindungan dari segi undang-undang kepada orang-orang hak duduk atas meja ni, hak duduk dalam tim perundingan. Maka itu kita minta 3 perkara. Ahli dia pun minta 3 perkara. Dia minta apa? Nombor 1, dia minta hak biasa dia minta, iaitu mengurangkan kekerasan. Yang Hasan Tayyip pun minta lagu tu, dan kita pun minta lagu tu. Satu. Yang kedua, dia nak buka yang kedua dia nak buka ada keadilan proses undang-undang ni keadilan dalam proses undang-undang. Kerana dia tahu orang duk sungguh banyak rakyat dia kata undang-undang ni tak telus, undang-undang ni zoling pada rakyat. Jadi dia nak baiki hal tu. Yang ketiga hak dia kita ialah pembangunan. Partner hak dia nak kita sama-sama modal. 3 perkara ya. Dia tak ada tuntut kata-kata ni. Jadi oleh kerana confidence building, kita tidak membuat sebarang tuntutan. Belum ada isu-isu substantif yang kita nak bincang bersama dia. Maka kita berbincang, kita buat TOR baru. TOR baru, undang-undang baru. Undang cara-cara berunding tu. Itu banyak bulan. Kena ingat di sini bahawa dalam proses pertama, Hasan Tayyip sign dengan Syia tu, dengan Paradon tu, general consensus tu, dalam persetujuan umum tu, di situ dia ikat di bawah perlembagaan Thai. Walaupun dia rasmi, sign dua-dua pihak, tetapi terikat di bawah perlembagaan Thai. Tetapi, mari Pak Mara ni malah tulis TOR semula, tidak ada terikat di bawah perlembagaan Thai. Tidak di bawah perlembagaan Thai. Sebab apa? Ini sebab maknanya, satu, kita tidak setuju ditulis. Dia nak tulis, tapi kita kata tak setuju ditulis. Apabila dia nak tulis juga, kita tanya balik. Perlembagaan Thai hak mana sah? Hak dulu mengcoyok dah. Masa-masa tu masih lagi di tentera. Parlimen tak ada lagi masa tu. Perlembagaan Tamanun tu tak ada lagi. Tak sudah lagi. Dia buat tulis tak sudah lagi. Hak dulu ya sayok. Hak baru tak ada. Maka ia tak tulis. Maka kita terselamat di situ. Tidak di bawah perlembagaan Thai. Maka sepanjang kita duduk bicara dengan dia tu, duduk kecek dengan dia dah. 2015 sampai 2019 tu tidak terikat dengan perlembagaan Thai. Tu kena payah situ. Seterusnya, apabila selesai kita kecek HTOR, kita mari pula pada tahap seterusnya kita nak buat safety zone. Nak buat safety zone bukan cadangan kita, cadangan alik dia. Dia kata dia bawa ni daripada rakyat. Rakyat nak ni. Satu daripada cadangan daripada rakyat nak buat safety zone. Supaya ada kasus selamat, rakyat boleh menjalankan hidup biasa dengan tak ada masalah, tak ada orang ganggu, tak ada berdeh, tak ada bau apa. Dia nak buat dengan kita. Dan kita pun setuju sebab itu adalah kehendak rakyat. Dalam nak setuju itu, kita telah mengemukakan tuntutan. Tuntutan, okey. Kita boleh kecek untuk membuat safety zone dengan syarat dia mau kena lepas kita 3 orang. Sebagai tawar menawar. Itulah tawar menawar dalam perundingan. Kita nak terima hak dia, kita kena minta hak kita. Jadi kita telah hantar 3 nama. 3 nama orang-orang kita yang duduk dalam grup. Dia balik pergi cek, dia kata boleh buat. Dan boleh buat dan ada surat-surat yang telah mengesahkan benda ni dia boleh buat. Pasal dia nak kita teruskan proses ini ke safety zone. Sebab kita kata kalau tidak dilepaskan, kita tidak akan bercakap langsung tentang safety zone. Apabila telah bagi jaminan bahawa dia akan lepas 3 orang kita duduk dalam jik tu, dan semua orang dia orang BRN belakang. Bukan orang BRPP, bukan orang Polo, bukan orang Mujahidin. Semuanya orang BRN. Kalaulah ada orang mengatakan bahawa Mara Brunei tak lega satu. Ni 3 orang ni, kita boleh waktu ni. Pertama sekali dalam sejarah. Tak biasa mana-mana perundingan. Daripada dulu sampai sekarang. Kita boleh mengeluarkan 3 orang duduk dalam grup. Bapak ni dalam BRN waktu baik duduk luar ni. Ada luar. Siapa lah ni sekarang? Tak pernah dalam sejarah. Maka ini adalah dan pernah dijumpa oleh orang tertentu. Maka kita pun bicara buat safety zone. Safety zone ni ialah satu kawasan selamat. Di mana di situ tu rakyat biasanya akan selamat. Hak tak selamat ialah orang bergas jatuh. Sama ada ahli askar atau ahli berjuang bergas jatuh, dia tak selamat. Dia nak gama sama dia, boleh, tak ada masalah. Tapi dia pastikan rakyat tu selamat. Itu konsep nombor 1. Yang kedua, konsep safety zone ni ialah nak
buka kawasan selamat untuk rakyat mengeluarkan pandangnya. Dia kata penting. Hai ประชาชนได้มีความเห็นอย่างเสรี dengan bebas. Nak kacik harga apa boleh, nak kacik hak politik, nak kacik hak pentadbiran, nak kacik hak merdeka pun boleh, asal jangan igak. Jangan igak, jangan tekan, jangan ugup. Itu yang kedua dalam safety zone. Yang ketiga ialah kita nak ada satu pentadbiran sendiri dalam kawasan yang kita nak buat safety zone. Misalnya kita kata kita nak safety zone di mana? Di kawasan Resok, Jabak atau dalam kawasan Ampus Haiburi. Kita nak letakkan satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 3 pihak. Satu pihak jual, 2 pihak KJL dan 3 pihak orang kampung di Punti tu, di kawasan itu. Dia akan mengurus takbir kawasan dia dalam katakan dalam pejabat ni ataupun dalam Ampus Haiburi. Hak ning lah akan mengurus takbir apa yang berlaku dalam kawasan itu. Dan kita bagi tempoh kita kata kita akan buat ni dengan 6 bulan. Percubaan dengan 6 bulan. Dan semua tu kita garis dah, garis kasar. Ada mekanisme lagu mana, siapa hak nak mari jaga. Tukar tu hak nak mari jaga tu akan terlibat dua-dua. Pihak parti A, parti B dan juga Malaysia. Yang duduk atas meja tu dia akan hantar orang dia mari duduk jadi orang monitor. Nak monitor. Mana ada pihak ketiga di situ untuk mari monitor. Itu mekanisme dia. Kalau berlaku apa-apa, kita nak pergi cari siapa, kita nak pergi buat lagi mana, nak pergi adu ke siapa. Semua tu kita tulis dengan laik. Jadi siapa masa kita nak buat betul-betul kita nak buat itu, maka berlakulah perubahan KJL. Di Malaysia berlaku pada 2018 berlaku perubahan KJL. Naik KJL lain, KJL Dr. Mahathir, masa Dr. Mahathir, maka dilantik orang baru. Jadi fasilitator. Duk setahun lagi pula maka berlakulah pilihan raya di 10 Halik Sia tu. Pilihan raya di 10 Halik Sia tu 2019. Nyembuh Asara tu ketua tu dia ganti pula dengan Udom Chai. Maka oleh kerana berubah ni maka struktur dalam segi komposisi orang-orang yang duduk atas meja tu maka dia berubah. Dia berubah. Sebab apa? Sebab masa tu tidak ada national agenda ni. National agenda tu mustahak. Jadi rombak semula maka dalam keadaan itu terhentilah. Terhenti sementara. Kita tak boleh buat. Terhenti sebab berlaku perubahan tadi. Jadi dalam tengah-tengah kita duk berunding antara MARA dengan KJSIA tu, pihak BRN. Pihak BRN hak tidak setuju dengan perundingan, masuk sertai perundingan kita ni, dia telah buat satu track suku. Buat track yang panggil back channel dengan pihak Thai pihak Thai pergi ke arah Eropah. Buat di Eropah dengan NGO Eropah yang bernama HDC. Dan terhasillah kita panggil, dia panggil itu inisiatif Berlin. Sebab dia buat di Berlin. Tu satu lagi pula dia panggil Istanbul Protocol kerana dia buat di Istanbul. Tetapi nak ingat semua perjanjian itu dibuat di Eropah dan tidak melibatkan pihak Malaysia langsung. Jadi dan adalah dua tiga NGO Eropah yang menjadi saksi sebagai protokol itu ataupun inisiatif itu. Tetapi apabila dibawa balik ke meja di Malaysia, meja runding, sebab Malaysia masih lagi fasilitator, maka Malaysia tidak iktiraf benda tu sebab dia dibuat tanpa pengetahuan dia. Dia tidak terlibat. Maka sama ada inisiatif Berlin, sama ada Istanbul protokol ataupun yang terakhir sekali ni General Framework for Peace Dialogue Process ni, semua tiga dokumen tu tidak disain oleh Syekh walaupun satu. Apabila Syekh tak sain, BRN pun tak sain. Kalau BRN tak sain, Malaysia pun tak sain. Apabila Malaysia tak sain, hanya 2 expert saja yang saksi sebagai sain, dokumen itu tidak berlaku. Tak laku. Sebagai saya ambil contoh malam tu, surat nikah. Surat nikah ni, walaupun Tok Email telah nikah sah di segi syarat. Tetapi dari segi undang-undang, apabila tak ada pihak lelaki tidak sign, pihak perempuan pun tidak sign, Tok Email pun tidak sign, hak sign sebagai saksi, tak laku. Bagi kadang-kadang pun, apa surat nikah tu tidak akan laku. Itu contoh. Jadi, BRN pun mula siapa tu oleh tersekat dengan COVID. Tersekat dengan COVID, kita tahu. Dan, pada satu waktu kita semua ingat dia telah pihak BRN ini telah mengisytiharkan berhenti perang pada satu pihak. Unilateral ceasefire. Tujuan dia untuk kononnya nak beri laluan kepada pekerja-pekerja kesihatan segi COVID ni nak dibatu ke kampung ke apa semua. Pasal masa tu susah. Tetapi dia hanya isytihar satu pihak. Al-Isyah tidak isytihar. Jadi pihak orang-orang BRN ataupun orang pejuang-pejuang ni dia berhenti. Al-Isyah tak berhenti.
nyolikong, nyoigak, nyagap pit lom, tuat kon tu tak berhenti. Di sinilah maknanya rugi. Rugilah. Sebab saya biasa beri ingatan dah kepada pimpinan BRN, jangan buat macam ni. Bahaya dan rugi. Sebab ngasia kita tak boleh ikhtiar sebuah pihak. Kita kena ada sana tangan dia, saing dengan dia. Barulah selamat. Tapi buat ni dia buat juga akhir-akhir dalam celah-celah tu 2 tahun tu ada orang berbilang lebih daripada 50 syahid. Ni orang Saudi Melaka. Akhir kali hok utai gelar tu nyo sodok habis kita utai gelar tu antara contoh. Maknanya itu tidak berjaya. Mari pula inisiatif Damai Ramadan. Nak buat pula inisiatif Damai Ramadan baru ni pun buat dengan cara istihar gitu juga. Tak ada mekanisme, tak ada tulis peraturan, tak ada gapo. Kalau berlaku nak buat lagu mana, pas dia nak jadi orang pemantau, tak ada. Cuma orang-orang yang jadi pemantau tu orang buat sendiri-sendiri dengan cara sendiri-sendiri. NGO, berapa puak, kupuh hama kita buat jadi pantau. Okey, kalau jadi pantau, kita lagi ngadu mana? Apabila jadi kejadian, kita nak salahkan siapa? Semua tu sebab tidak ada mekanisme. Jadi apabila dibuat penilaian, masa tu walaupun orang-orang BRN, orang-orang pejuang-pejuang di lapangan tu berhenti setengah-setengah, tapi saya tak berhenti juga. Pit lom, tuat kon, jalan lagi masa tu dalam musim bulan Ramadan pun. Rusia ni dia kata, okey, kalau dalam satu bulan 10 operasi, kalau kita kurang 2, buat 8. Dia kira kata load dah tu, load kuam runrang dah tu. Rugi kita. Kita nak buat laba apabila kita buat ceasefire. Ceasefire pun mau berhenti, aku berhenti. Lepas kita turun tanda tangan. Barulah dia tak boleh gerak. Apabila tak boleh gerak, kita pun selamat. Tu. Ni rugi kita. Dan kita boleh tengok. Habis Ramadan saja, nyogomo pun kita sampai hari sekali dijabat lah agama di sawah baru terakhir tu. Lepas tu di Raman pula dah. Berapa orang kita syahid situ. Syahid tu tak apalah, dia boleh lagi hak syahid tu. Tetapi itu kerugian bagi pihak pejuang. Jadi learning tu seolah-olah hak terakhir hak dia jumpa di Kuala Lumpur, hak saya dengar khabar kata masih lagi duk cari jalan nak cari rentak, tak temu cangwak lagi nak buat lagu mana nak proses ni berjalan molek. Dan hak saya tahu sekali baru nak tulis TOR semula. Nak tulis TOR semula hak 3 perkara hak dia usul mai SO 2 3. Kena ingat hak SO 2 3 tu dia buat di luar negeri, tidak melibatkan Malaysia. Malaysia kata nak aku iktiraf, kena buat buat dapat aku lah, biar aku boleh jadi saksi. Jadi baru nak buat TOR semula. Dan semua perkara tu akan dibuat pada meeting yang akan datang, akan diusulkan baru akan disenda usul nak buat pada akan datang. Jadi pada pandangan saya, MARA telah buat 5 tahun dah. Confidence building. MARA belum buat tuntutan lagi, tak buat tuntutan hak benda-benda hak jadi, tak ada buat tuntutan autonomi lagu mana, megatah lagu mana, ekonomi lagu mana, pendidikan lagu. Tak buat lagi pasal masa tu ialah masa membina keyakinan. Dan bagi MARA itu cukup dah. 5 tahun kita buat. Tinggal laginya kita tunggu BRN. BRN dia buat dengan senyap-senyap dengan Thai tu 3 tahun dah. 17, 18, 19. 20 dia start dah. 3 tahun. Pas campur dengan hotline ni dia buat pula dah 20, 21, 22. 3 tahun. 3 tahun apa dia jadi 4, jadi 5 ataupun 6 tahun dah dia duduk. Hak marah 5, hak ni pun jadi 5. Ni dah. Jadi sebelah. Masih lagi belum jumpa rentak. Belum jumpa rentak lagi. Jadi MARA ni dia game dengan satu organisasi payung. Ramai anggota organisasi di bawah tu. BBRN dia game dengan seorang. Pada pandangan saya, satu organisasi nak menentukan nasib satu bangsa, dia tak lagi. Sebab dia kena ingat lagi, ada lagi orang-orang lain yang menjadi stakeholder ataupun orang yang ada kepentingan dalam petani sendiri. Ada orang lain lagi, bukan saja BRN. Dan kekuatan yang ada tu, bagi saya tidak mencukupi untuk benar-benar lawan dengan Syia tu. Sebab dia satu kerajaan yang besar. Dia datangkan, dia bukan bagi datang dengan 7 orang kita nampak. Di belakang dia tu ada satu agensi yang besar, KJL tu, ada gitu nuangan ni, kerasuan ni, belakang dia. Belakang Fort Jual, apa ada? Tak ada. Kita ada Angkatan Senjata. Kekuatan kita setara mana? Boleh sawang dengan Moro? Oh tak boleh, jauh. Boleh sawang dengan Aceh? Jauh juga. Lepas tu, lagu mana kita mengadap Syia? Jadi bagi pandangan saya, proses ada learning ni, tak apa boleh jalan. Saya boleh bagi masa pada BRN lagi, setahun 2 tahun. Bila berjalan coba tengok. Kalau boleh berjaya, alhamdulillah kita pakat sokong. Kalau nampak tak boleh pergi, maka dia kena ulur selangkah.
undur selangkah, buat satu ketetapan baru, marilah kita berpakat dengan marah. Kita kata, kita bagi masa ke dia. Jadi, lagi mana rupa yang sepatut kita berunding kalau kita nak berunding sungguh dengan KJS. Dah. Kita kena pergi dalam bentuk berunding, dia KJS, kita juga KJS. Kita kerajaan petani, dia KJS, tai. Baru kita lawan ke tu, baru padai. Walaupun kekuatan tu tak padai lagi. Kita askar tak ada. Tapi pembentukan KJS tu mesti ada. Jadi, perundingan masa akan datang ni atas nama Patani. Bukan atas nama parti, bukan nama Gerak, bukan nama NGO, bukan atas nama KJS Petani. Lagu mana kita ada depuk KJS Petani? Itu atas nama petani, bukan atas nama organisasi. Dua, dia kena tidak terikat dengan Perlembagaan Thai. Saya dah jelas pada hari itu, iaitu Perlembagaan Thai ni apa isunya? Isunya ialah Perlembagaan Thai ni ikat tangan, kita naik stick, dia ikat kita, tak boleh pergi dah, sekat ni je. Maknanya jalan untuk kemerdekaan sudah tutup. Yang sepatutnya ia terbuka. Sebab kalau boleh terbuka, kita kadang-kadang kita perlu juga Perlembagaan Thai. Mungkin kita tak perlu. Betul kita kata nak menjadi agenda nasional. Kita je kena masuk SPA. Kita perlu pada situ. Buat putusan. Buat tubik paroba. Apabila putusan, dia kena tubik paroba wa dua karbonkan santiphap. Ataupun santi subuh. Nama berapa pun. Apabila tubik paroba tu, dia akan menjaminkan orang-orang yang nak tubik. Dah. Orang tubik. Jadi apabila paroba tu, di situlah kita perlu kepada Perlembagaan Thai. Tapi ada kala kita tak saya perlu. Kalau ia buat satu ketetapan yang menyalahi prinsip perjuangan kita tak saya terima ni. Mana we perlu kata kita nak terima ataupun tak saya terima. Saya di situ. Tapi kalau telah mengikatkan kita dengan Perlembagaan Thai, maka tak ada jalan. Kena turut dia semata lah. Itu kita klik main mikir semula lah. Kita nak pasal mana. Okey. Apabila ada dua syarat tu, maka kita kena membentuk satu Majlis Kebangsaan Petani. Bubuh dengan nama gapo pun. Dalam hak dari tu saya baca dia tulis Petani Community. Tak ada apa. Nama tu tak ada apa. Asal semua orang boleh duduk di situ. Siapa yang duduk di situ? Satu, gerakan. Dia kena duduk dalam tu. Yang kedua, kena ada NGO CSO, wakil dia duduk dalam tu. Lepas tu, wakil-wakil politik, ahli-ahli politik nak kamu duduk dalam tu. Ada lah seorang dua, ganti. Duduk situ. Ini setelah adanya paroba sana. Kalau tak ada paroba, nak ganti tak boleh. Dah. Tu. Lepas tu dia kena ada ahli akademik nak bercakap tu, ada wakil dia seorang dua. Ada juga wakil non-Malay, non-Muslim. Duduk dalam tu, orang put, orang apa dah. Dan ada wakil-wakil orang lain lagi, ada kepentingan dengan petani, duduk di bawah Majlis Kebangsaan Petani. Tak kira orang put, orang Cina, Tokpek, orang apa tu, mari duduk sini belakang. Tu. Apa belum duduk sini belakang, duduk sini sebagai tokoh, sebagai satu SPA. SPA dah tu. Atas nama petani dah. Maka dia akan lahirlah kepimpinan. Leadership. Daripada SPA, orang beratus-ratus orang ni, dia kena pilih orang 10 orang ketua. Daripada ketua 10 orang tu, Ken 6 tu, dia akan tubik seorang. Seorang ni lah kita nama pemimpin kebangsaan, the national leader of petani. Lalu ni kita tak nampak. Duduk mana national leader petani. Hak kita kenal, ketua BLM. Ataupun hak nusuk ke, apa ke. Hak kita kenal, ketua Polo. Hak kita kenal, ketua Mujahidin. Atau ketua BIPP. Ketua tani di mana? Ketua nak kanbang, Benon, duduk dalam. Ketua Pak Pecacak dah. Itu kita kenal. Ketua petani di mana? Ada. Jadi dengan adanya Majlis Kebangsaan ni, Rupung duduk sekali ni, dia akan timbul kepimpinan, Ken 6, dia akan timbul Punam. Punam ni lah yang akan menentukan siapa nak pergi berunding. Bukan dia sendiri pergi berunding. Dia kena latih. Mulaya. Asas tu, dia tak timbul dah. Mung BIN, mung BIPP, mung Pulau apa. Atau siapa. Ni tim ni, kena pergi berunding. Apa-apa putusan, mungkin nak turut putusan hak majlis ni. Mungkin pergi berunding. Dari situ dia tak ada dah. Polo. Dia kena pilih orang hak layak sungguh. Hak nak pergi berunding. Barulah masa tu, kita akan buat tuntutan. Tuntutan hak. Apa kita nak? Kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itulah saya lama nampak. lagi lah. Lama lagi. Tetapi hak saya nak wayak kata, kita sudah ada parlimen sebelah sini. Kita ada dekat 4 tahun dah. Buat apa orang-orang di atas meja lah ni tidak buat tuntutan kepada pihak kerajaan Sial. Kena masuk dalam SAPA, we to baik kata agenda nasional warak hang cat ni, we to baik dalam bentuk paroba. We ada sokongan daripada parlimen, we to baik dalam bentuk paroba untuk memberi jaminan kepada orang-orang yang nak tubik. Sebab lah ni, orang dapat immunity ialah orang-orang yang duduk luar saja. Yang nak masuk dalam. Tapi orang-orang yang duduk dalam, yang duduk bawah tanah. Hak nak tubik, nak buat kerja hal-hal sakut paut dengan proses damai ni.
orang tu orang ni ada anggota Polo, anggota BIPP, anggota Mujahidin, anggota BIN sendiri hok sedia untuk tubik nak kerja dalam proses damai ni. Kalau tak ada parabah tu tak ada orang berani nak tubik. Dah mau tubik Tak selamat. kena igak tak selamat. Tak berigak atau pergi perai. Itulah maknanya itu pandangan saya rundingan yang kalau kita nak ramak ya kena macam tu. Ramak dengan satu organisasi susah sikit. Melainkan organisasi itu sangat-sangat kuat setanding dengan Moro. Kalau tidak sama Aceh pun. Aceh dengan Moro sama-sama kuat. Ngapa senjata dia tu sama-sama hebat. Banding kita ni, kita tahulah kekuatan di orang hidup pikul senjata tu dia tahu. Kemampuan dia setara mana. Jadi apa saya royak ni, insya-Allah kalau kita pakat-pakat fikir, hal musak sekali ialah kita mari berpakat. Tu berpakat. Kita tak perlu bersatu, tak perlu orang petani kita tahu susah kita untuk bersatu, tapi kita boleh berpakat. Berpakat untuk menentukan nasib bangsa kita tu. Kalau kita tak berpakat, tak ada. Kita buai masalah peribadi hak berasa deki aku berasa mu tak betul, aku tak betul, aku rasa aku tak suka orang ni, tak suka keliat khina orang tu, keliat khina orang ni. Tu dah kita dah. Kena buai tak tepi. Kita tengok ambil kepentingan bangsa dan agama tak depan. Insya-Allah kalau kita mari berpakat, insya-Allah kita boleh bentuk, kita melahirkan satu kepimpinan dan akhirnya akan tubik satu pemimpin petani untuk bawa kita semua ni ke hadapan. Gitulah pandangan saya boleh royak dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.